melihat apa kubur ayahanda dia. Di mana? Di Madinah. Ibu dia meninggal di Abwa, perjalanan nak pergi ke Madinah. Dia nak tengok kubur ayahanda dia. Jadi orang Madinah. Kan itu bila Rasulullah hijrah ke Madinah bukan satu pelik. Kembali balik kampung. Tapi dilahirkan di Makkah berbetulan dengan Babu Salam. Rasulullah SAW ni dilahirkan di satu tempat yang kita sekarang disebut apa? Maulid Nabi. Bangunan tu pun saya duk rasa akan dirobohkan satu hari nanti. Kerana dah ada tanda-tanda akan dirobohkan. Maulid Nabi. Sekarang ni dia buat apa? Library, ya? Dia buat. Disimpan buku-buku kitab-kitab lama. Ada bangunan tu satu hari ni akan dirobohkan. Saya duk rasa-rasa sebab dia taruh dah digital di situ bahawa di sini adalah tidak ada nas yang mengatakan tempat Rasulullah lahir. Sebagai warning lah tu. Satu hari nanti bila tak ada orang nak tegur, dia roboh lah. Kalau tengok dalam direction tu tempat Nabi lahir dengan Babu Salam tu berbetulan. Dan Babu Salam sebenarnya arah multazam, pintu Kaabah. Dan arah itu jugalah Rasulullah menerima wahyu di Jabal Nur. Tuan-tuan tengok direction dalam peta. Ya, Jabal Nur adalah berbetulan dengan Babu Salam dan berbetulan dengan pintu Kaabah. Dan Nabi dilahirkan di kawasan itu. Kawasan itu. Dan menerima wahyu pun berbetulan arah itu. Itu bukan kebetulan, tuan-tuan. Itulah kelahiran dia dengan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dia letakkan suatu yang istimewa daripada awal lagi. Baik, kemudian yang keempat, yang kelima, tuan-tuan, disebut dalam, tak ada nak cerita Madinah dan tak apalah, kita fahamkan dulu tentang Mekah ni. Sebab dua tanah haram ni penting, tuan-tuan. Dua-dua orang Islam kena faham sangat-sangat. Bukan saja kita nak sebut begitu saja, sebab benda itu terrekod di dalam Al-Quran dengan jelas. Yang ketiga disebut Al-Baldah. Tadi Al-Balad. Apa beza Al-Baldah pula? Ni dalam Al-Quran disebut oleh Allah surah Al-An'am, suratul Naml ayat 9. Suratul Naml ayat 9. Itu disebutkan perkataan baldah, hampir samalah perkataan balad tu. Yang keenam disebut haraman amina. Ayat ini Allah rakam dalam suratul Qasas ayat 57. Suratul Qasas ayat 57, haraman amina. Ada ayat disebut di sini. Wa qalu inna tabi'il huda wa ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman amina yujba ilaihi samaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aksarahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama-sama kamu, nescaya kami akan diusir daripada negeri kami. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan daripada segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu daripada sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Padahal tanah haram ni, tuan-tuan, yang dikatakan Makkah, yang dikatakan haraman aminah ni, tidak ada apa benda pun. Asal sejarah Nabi Ibrahim datang tu padang pasir je. Ya Allah, maha hebatnya, tuan-tuan. Bila kita baca sejarah bagaimana Nabi Ibrahim datang, ya, bersama-sama dengan keluarga dia, dan waktu dia nak tinggalkan Siti Sarah tu pun, nak tinggal Siti Hajar pun, kita dah terasa dah. Sampai Siti Hajar waktu Nabi Ibrahim nak meninggalkan, ya, dia letakkan di situ sebab perintah Allah. Dia letakkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail, anak kecil lagi. Dia tengah-tengah padang pasir, tak ada apa. Masa tu Zam-Zam bukan ada lagi. Orang kata ibarat kalau letak situ tu, matilah. Pada adatnya mati. Dia bekalkan makanan untuk 3 hari je. Makanan tu. Siti Hajar akan makan makanan tu hanya 3 hari je. Lepas 3 hari dia akan mati. Tapi hebat, tuan-tuan, ya. Allah Ta'ala nak menunjukkan seorang insan yang luar biasa.
Dan ia adalah seorang wanita namanya Hajar. Bila letak di situ, Nabi Ibrahim tidak cakap sepatah pun. Terus dia tinggalkan Siti Hajar dengan isteri Ismail. Dia bergerak menuju ke unta dia pergi. Seorang wanita yang serikan yang cukup hebat keimanan dia, tuan-tuan. Siti Hajar tidak bercakap sepatah. Cuma satu je, sebagai seorang wanita sayang kepada anak, dia fikir 3 hari lepas tu, hari keempat dia akan mati bersama anak dia. Dia tarik jubah Nabi Ibrahim. Dia tanya, wahai Ibrahim, kamu letakkan aku dengan anak kita di sini dengan kehendak kamu ataupun dengan perintah Allah? Dengan kehendak kamu atau perintah Allah? Itu saja dia tanya. Nabi Ibrahim kata bahawa aku letak di atas perintah Allah. Demi Allah, kata Siti Hajar, kalau dengan perintah Allah, Allah akan menjaga aku. Bagaimana hebat kekuatan iman Siti Hajar. Dia yakin dalam keadaan suasana pada ada akan mati orang. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tempat kering kontak. Tengok dia yakin kepada Allah. Itulah tempat yang kita pergi selama ini, tuan-tuan. Tempat yang telah dikorbankan segala-galanya. Nyawa mereka dikorbankan, kehidupan mereka dikorbankan. Itulah insan yang bernama Siti Hajar. Siti Hajar dengan Ismail. Itulah kata orang, kalau Nabi Ismail alaihissalam, dialah asalnya kan, pada sejarah dia itulah keluarnya Zamzam. Daripada situlah orang seluruh dunia sampai sekarang datang, tuan-tuan, tidak putus-putus. Kerana tempat itu dijanji oleh Allah mendapat keberkatannya. Tuan-tuan, bermaksud tanah haram yang aman sejak daripada dulu lagi. Dilarang memasuki kecuali orang yang berada dalam ihram. Dan keamanan juga dirasai oleh binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan. Sebab bila orang berada dalam ihram, dia tidak boleh membunuh binatang. Dan dia tidak boleh mencabut atau memotong atau mengerat batang pokok di sana. Tak boleh. Itu yang katakan pokok binatang pun aman. Orang nak masuk di tanah haram, dia kena berihram. Tak kiralah dia dalam keadaan uzur ke tak uzur ke, wajib berada dalam ihram. Ini daripada dulu sampai sekarang. Kerana itu ada orang yang bersalah faham nak masuk ke Mekah. Bila dia kata dia uzur, dia tak payah berniat. Inilah fahaman yang salah. Wajib berniat juga. Cuma dia niat itu bolehlah diberikan kelonggaran dengan cara niat bersyarat. Itu boleh. Bila dalam keadaan tertentu tak boleh dipermudahkan lah ya. Dia boleh niat bersyarat. Wanita tadi boleh berniat bersyarat. Bila niat bersyarat, kalau terjadi syarat itu, niat terbatal. Contoh dia rasa dia dah dekat nak datang uzur, sampai di miqat, dia kata sahaja aku mengerjakan umrah dan ihram dengannya, sekiranya datang keuzuran kepadaku, maka halallah diriku. Dia niat bersyarat gitu. Maksudnya sampai dekat-dekat dengan Mekah ke, ataupun sampai di Mekah dekat nak pergi tawaf umpamanya, dia datang uzur. Bila datang uzur, syarat tadi terpakai lah. Maka niat yang dilakukan ketika di miqat terbatal dengan sendiri. Dia tak perlu jaga larangan ihram. Itulah satu cara. Tapi niat tetap niat. Satu lagi, kalau orang buat umrah. Ni sajalah nak ingat, kalau tuan-tuan mungkin ada di antara ramai ni nak buat umrah ni, wanita lah terutama sekali. Sampai di miqat datang uzur. Contoh, bila datang uzur, di segi hukum dia tetap kena berada dalam ihram. Maka dibimbangi takut-takut uzur dia berpanjangan. Maklumlah di Mekah dalam 7 hari 8 hari. Baru ni jemaah saya 4 hari bulan, delay 5 hari bulan. Sebab kapal terbang tu sepatut mendarat di Madinah. Tapi kerana Madinah tu salji pula, jadi kapal terbang terbabas. Maklumlah tayar dia licin, break tak makan kot. Ya. Jadi kapal terbang terbabas, maka lapangan terbang Madinah ditutup baru ni. 4 hari bulan Januari. Jadi kapal terbang yang 4 bulan tak boleh pergi mendarat sana. Delay 1 hari, kena mendarat di Jeddah. Jadi kalau dia pergi Madinah, dia miqatnya di Bir Ali. Bila diarah pergi ke
ke Jeddah, adakah dia kena niat? Dia tak perlu niat juga, sebab dia turun di Jeddah, dia akan pergi ke Madinah dengan bas. Artinya dia akan pergi ke Madinah dulu. Masa daripada Madinah barulah niat. Katakanlah masa tu dia dah uzur. Dah tolak 2 hari dah tu. Selalu Madinah dalam 3 hari, tolak 2 hari tinggal sehari ke Madinah. Lepas tu nak salah siapa tu? Ada juga jemaah nak minta refund balik. Minta refund ke siapa? Akhir sekali kita salah ke Tuhan, tuan-tuan. Sebab apa? Dia campur, dia back ke belakang. Rupanya Tuhan yang buat. Salah ke Tuhan. Nak salahkan emergency, dia pun bukan kehendak dia. Nak salahkan penerbangan, saya pun bukan nak minta mendarat atas salji. Akhirnya salji itu siapa yang bagi? Allah Ta'ala yang bagi. Jadi kita marah ke Tuhan. Tak pernah berlaku, tentunya jarang berlaku. Itu yang tak ada pengalaman dia orang mendarat atas salji tu. Dan katakanlah uzur dia tu dah berlaku, kemudian bila nak masuk ke Mekah, mungkin dalam 6 hari, 7 hari atau 8 hari je pakej tu. Uzur tu takut-takut melarat sampai 14 hari. Sebanyak-banyak uzur wanita tu 14 hari. Maka ketika itu dia boleh niat bersyarat, kalau uzur aku berpanjangan sampai aku balik, maka halal lah diriku. Dia kena sebut begitu. Jadi maknanya ada semai hajat ya. Maknanya bila datang saja ke Mekah, dia kena jaga larangan seperti biasa. Seperti biasa dia kena jaga larangan ihram. Bila dah berpanjangan sampai nak balik, masih lagi tidak suci. Waktu dia balik tu secara automatik niat tu terbatal. Maka terbatal, dia tak perlu jaga larangan ihram sampai di Malaysia. Itu maksud niat bersyarat dalam keadaan dah uzur. Tadi niat bersyarat sebelum uzur. Ada 2 kaedah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, barangkali masa tidak mengizinkan lagi. Cuma sebut sini ada lagi perkataan yang disebut oleh Allah dalam Quran, iaitu dia sebut ma'ad. Ya, ma'ad yang ni Tuhan sebut, Allah sebut di dalam suratul Qasas ayat 4. Lepas itu yang akhir sekali disebut oleh Allah juga Mekah ni dengan nama Masjidil Haram. Ayat ini Allah rakam dalam suratul Baqarah ayat 127. Jadi minta maaf tuan-tuan tak dapat cerita buat Madinah lagi. InsyaAllah ada masa lain lagi kita akan sambung lagi lah tentang keadaan Mekah Mukarramah juga Madinah Al-Munawwarah. Dan ada sedikit hajat barangkali mohon disabai Ustaz untuk mengimami solat hajat selepas solat zuhur hari ini dengan hajat agar Allah memberikan kesembuhan kepada ayah Encik Hamdan bin Saleh yang menjalani pembedahan jantung hari ini ya. Jadi kita doa Allah akan berikan yang terbaik. Lepas je kita bagi salam terus sembahyang hajat. Jadi sembahyang hajat ni sebenarnya tuan-tuan kena sembahyang sendirianlah. Saya hanya guide saja sebagai mengikut panduan, kerana memang dalam hukum tidak ada nas solat hajat secara berjemaah, sembahyang bersendirian. Tapi di segi kelebihan dia tu, bila kita minta ramai-ramai tu, doa kita lebih dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doa ramai-ramai insya-Allah. Sembahyang tu salat sunatul hajat rakaat ini bila taala. Saja ke sembahyang sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Taala. Tak sebut imam pun tak apa. Jadi semua saya sebagai guide panduan saja ya, sebagai panduan saja. Lepas itu kita doa ramai-ramai. Itulah kita di segi hukumnya lah. Ada setengah orang salah faham. Dia sembahyang berjemaah ni Aidilfitri, Aidil Adha, sembahyang istisqa minta hujan, sembahyang gerhana matahari, gerhana bulan. Itu saja yang disebutkan sembahyang secara berjemaah. Tapi yang lain-lain itu bersendirian. Walau bagaimanapun kita nak ambil bila beramai-ramai itu ada barakah dia, ada kelebihan doa tu ketika kita berdoa beramai-ramai insya-Allah. Sekian saja qul qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.